Bas, pengangkutan utama bagi individu di bandar untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kini, era pembangunannya. Apakah ia? This is the first in Malaysia. Kelebihannya. Best thing is that we don't hear the engine in Malaysia. Bas ni dia menggunakan iron phosphate, so ferrum lah, bateri ferrum. Senyap, bersih, dia tak produce carbon dioxide. Dia tak ada buat apa ni, carbon emission langsung. Perjalanan kami kru dokumentari dari Kuala Terengganu ke Melaka mengambil masa selama 10 jam. Tempoh perjalanan yang panjang membuatkan kru-kru dokumentari kami letih di samping teruja dengan suasana perjalanan. Saksikan soretan dokumentari bas elektrik seterusnya yang akan kami sajikan kepada anda sebentar lagi. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bersama saya Nur Arina Afika binti Muhammad Riyad serta kru penerbitan FM Production dalam dokumentari yang berkonsepkan pengangkutan secara mesra alam. Sistem pengangkutan boleh didefinisikan sebagai satu konsep atau cara pemindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Secara umumnya, sistem pengangkutan di Malaysia maupun di seluruh dunia terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama melalui jalan darat, air dan udara. Seperti yang kita semua sedia maklum, pencemaran udara disebabkan oleh berlakunya kenderaan bermotor yang secara berleluasa yang menyebabkan kadar peningkatan pencemaran alam sekitar, terutama pencemaran udara. Bas elektrik Melaka Go Green adalah bas elektrik yang pertama di Malaysia yang dilancarkan di negeri Melaka pada 6 Januari 2014. Bas elektrik ini juga merupakan bas elektrik yang pertama di Asia Tenggara yang telah direka khas oleh syarikat automotif BYD Berhad dari Shenzhen, negara China. Bas elektrik Melaka Go Green ini dimiliki oleh syarikat Panorama Melaka Sendian Berhad. Hasil projek usaha sama antara Panorama Melaka Sendian Berhad dengan syarikat Amdex Sendian Berhad ini selari dengan usaha kerajaan dalam merealisasikan dasar hijau di negeri Melaka. Melaka juga menetapkan sasaran untuk merealisasikan visi iaitu Melaka Maju Negeriku Sayang, Negeri Bandar Teknologi Hijau menjelang tahun 2020. Teknologi hijau merupakan pembentukan dan pembangunan yang berkonsepkan mesra alam
dan sekaligus memelihara sumber alam semula jadi. Kriteria-kriteria teknologi hijau seperti meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. Pada masa yang sama, ianya mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dan selamat digunakan. Kelebihan teknologi hijau ianya mampu menjimatkan tenaga dan sumber asli, sekaligus menggalakkan sumber-sumber baharu. Secara umumnya, teknologi hijau memfokuskan kepada beberapa aspek, antaranya aspek tenaga dan aspek ekonomi. Dari segi aspek tenaga, ianya membantu mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga negara. Dari aspek ekonomi pula, ia mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi dan meningkatkan kualiti hidup. Sekarang saya bersama Mr. Jan, Manager Sales Decisions daripada company MDEC, untuk maklumat lanjut tentang pengoperasian syarikat bas merah. Bas elektrik ini boleh memuatkan seramai 50 penumpang, iaitu 30 tempat duduk dan 20 pemegang untuk penumpang yang berdiri. Menariknya, bas ini menyediakan satu tempat duduk khas untuk golongan OKU yang menggunakan kerusi roda. Manakala golongan warga emas dan wanita hamil juga mempunyai tempat duduk yang telah dikhaskan, iaitu berwarna merah berbanding ungu untuk orang biasa. Keselesaan para pengguna menjadi keutamaan dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Melaka Go Green ini menetengahkan konsep secara mesra alam, iaitu ianya lebih senyap, bersih dan nyaman berbanding bas yang menggunakan enjin diesel. Sistem penyaman udara pada bas ini digerakkan secara maksimum kerana ia berfungsi secara sistem putaran motor atau sistem rotary motor dan tidak menggunakan piston. Selain itu, terdapat beberapa keistimewaan yang diketengahkan, terutamanya bagi memberi keselesaan dan kesenangan kepada golongan OKU dan warga emas. Bas elektrik ini juga menyediakan ciri-ciri keselamatan yang sistematik seperti pemasangan sistem television litar tertutup di bahagian belakang bas dan alat memecahkan cermin serta sebelah saluan pintu kecemasan.
Sistem suspend hidraulik atau teknologi ergonomik merupakan sistem yang membolehkan lantai bas diletakkan rendah atau rapat dengan permukaan lantai terjalan bagi menyenangkan laluan masuk dan keluar. Khasnya golongan OKU dan warga emas. Balik. So what they do kalau I berhenti dan I tekan yang ni, driver akan signal dan wheelchair dia button ni ditekan. So dia akan bantu. We don't expect the public untuk bantu lah. Because public kadang-kadang kita prihatin tapi kita tak mampu. Rather than helping, we actually creating a mess. Yeah. So, terima kasih kepada rakan setugas. Saya, Kirtana Ramachandran, sekarang berada di hadapan Terminal Bas Melaka Sentral yang menempatkan dan menyediakan perkhidmatan bas elektrik yang pertama di Malaysia. Bas elektrik ini sangat memberi impak positif dengan mengurangkan karbon monoksida di udara. Bas elektrik ini juga tidak menggunakan sumber tenaga seperti diesel yang mencemarkan alam untuk beroperasi. Bas elektrik ini juga dapat melestarikan alam sekitar. Sekarang saya berada di hadapan syarikat Panorama Melaka Sdn Bhd yang mengoperasikan bas elektrik pertama di Melaka. Untuk mengetahui keterangan yang lebih lanjut, jom ikut saya. Sekarang saya berada bersama dengan Encik Nazri Nizam bin Yusuf sebagai pegawai operasi syarikat Panorama Melaka Sdn Bhd. Selamat pagi Encik. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Di sini ada beberapa persoalan mengenai bas elektrik. Okey, kita daripada soalan yang pertama. Apakah yang menyebabkan tercetus ideanya mengenai bas elektrik ini? Pada permulaannya, idea untuk menggunakan bas elektrik ni adalah datang daripada kerajaan negeri, iaitu daripada Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka sendiri. Kenapa kita ingin memperkenalkan penggunaan bas elektrik ni adalah sejajar dengan dasar hijau negeri Melaka. Sebab Melaka semua orang pun tahu telah pun diiktiraf sebagai negeri bandar teknologi hijau pada tahun 2010. So sejajar dengan tu, Panorama Melaka yang merupakan anak syarikat kepada kerajaan negeri Melaka menyahut seruan kerajaan negeri untuk menggunakan teknologi bas elektrik. So datang daripada kerajaan negeri Melaka, Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka sendiri. Mengapakah negeri Melaka menjadi pilihan pertama dalam memperkenalkan penggunaan bas elektrik ini? Mengapa negeri Melaka menjadi pilihan pertama? Sebenarnya bukan Melaka menjadi pilihan pertama, tapi Melaka ingin menjadi yang pertama. Okay. So sebab bas elektrik ini masih lagi baru, teknologi ini masih lagi baru di Europe, di Eropah dan juga di Asia Tenggara. So Melaka ingin menjadi yang pertama di Malaysia, dan saya difahamkan setakat ini belum ada lagi mana-mana negara di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi bas elektrik. Maksudnya Melaka menjadi yang pertama di Asia Tenggara jugalah. Kenapa kita ingin memperkenalkan penggunaan bas elektrik ni adalah sejajar dengan dasar hijau negeri Melaka. Sebab Melaka semua orang pun tahu telah pun diiktiraf sebagai negeri bandar teknologi hijau pada tahun 2010. So sejajar dengan tu, Panorama Melaka yang merupakan anak syarikat kepada kerajaan negeri Melaka menyahut seruan kerajaan negeri untuk menggunakan teknologi bas elektrik. So datang daripada kerajaan negeri Melaka, Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka sendiri. Bas elektrik ini masih lagi baru, teknologi ini masih lagi baru di Europe, di Eropah dan juga di Asia Tenggara. So Melaka ingin menjadi yang pertama di Malaysia, dan saya difahamkan setakat ini
belum ada lagi mana-mana negara di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi bas elektrik. Maksudnya Melaka menjadi yang pertama di Asia Tenggara jugalah. Ada boleh katakan ada dua sebab lah. Pertama sekali, kita satu adalah untuk menguatkan lagi dasar hijau negeri Melaka. So maksudnya Panorama Melaka ingin meneruskan usaha kerajaan negeri lah dalam menggunakan bas elektrik ni. Yang kedua, memang target kita adalah untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Itu target yang utama. Untuk pelancong itu adalah bonus lah kalau kita dapat. Maksudnya kita menggunakan bas elektrik dan kita dapat menarik pelancong, itu adalah satu bonus. Tapi itu bukan dasar utama kita untuk mengambil bas elektrik. Bukan semata-mata untuk tujuan pelancong. Untuk tujuan menjaga alam sekitar, itu tujuan utama kita. Pengeluaran bateri yang digunakan oleh kebanyakan pengangkutan awam boleh diperolehi di beberapa buah negara seperti Jepun, Korea dan China. Berdasarkan kepada beberapa kajian yang telah dilakukan, pengeluaran bateri oleh negara China merupakan pengeluar yang terbaik dunia. Bateri yang dihasilkan bersifat lebih tahan lama serta menekankan konsep keharmonian kepada alam sekitar. Bas elektrik ini dijana oleh bateri lithium iron phosphate. Salah satu kelebihan bateri ini adalah tidak mudah meletup apabila terdedah dengan kepanasan yang melampau seperti kebakaran. Kosnya juga sangat murah kerana bahan-bahan untuk membuat bateri ini mudah didapati. Selain itu, bas ini dilengkapi dengan sistem kawalan BMS. Ianya bertujuan untuk pemantauan voltan dan suhu bagi setiap bateri bagi tujuan keselamatan. Bateri yang digunakan oleh bas tersebut mampu bertahan selama 16 tahun. Proses pengecasan bagi menghasilkan tenaga bas elektrik biasanya mengambil masa selama 6 jam untuk penuh atau ianya boleh dicas semalaman dengan kuasa maksimum 60 kW dalam masa 5 jam. Had masa pengecasan yang paling cepat adalah 3 jam dan ia mampu bergerak sejauh 155 batu atau 249 km. Dari segi kos pula, bas elektrik dapat mengurangkan kos sebanyak 40% daripada kadar minyak diesel yang digunakan oleh bas biasa. Bas yang beroperasi menggunakan diesel akan menggunakan perbelanjaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan kos operasi bas elektrik. Jika dibandingkan dengan bas diesel, bas elektrik tidak mempunyai clutch, gearbox dan piston. Ia hanya menggunakan sistem rotary motor. Enjin bas elektrik sangat ringkas berbanding bas biasa. Ia terdiri daripada kompresor dan ECU komputer. Cara untuk menggerakkan bas adalah dengan menekan butang accelerate. Seterusnya, sistem komputer akan mengesan dan memberi maklum balas. Apabila bas dalam keadaan accelerate, ia akan menggunakan tenaga. Manakala apabila dalam keadaan decelerate,
bateri akan dicas semula. This is the input for battery. So you plug this in, dua benda ni untuk charge. Ni. Dari segi daripada tu AC bangunan masuk. Okay, still AC, dia tak convert. Okay, that's why we call this AC charger. That's why we call it AC charger. Dia masuk dalam ni, and then okay, you have two gun. Input dia more or less maximum input is 120 amp. Sebelah 60, sebelah 60. So I can get 5 hours. Kalau I masuk satu gun saja, it will increase to 10 hours. This screen ni, this interface, okay, change language lah. So ada apa-apa, normally we have a card. Yang ini dia self detect. Masuk saja dia runingkan kipas dia untuk cool down dia. Okay, start. So we are already charging the bus now. So charging volume, berapa volume yang kita masuk untuk charger dia. SOC is state of charge. The battery dia lah sekarang ada 18%. AC dia voltage dari bangunan 4 atau 5. So plus minus 15% untuk AMD. So lebih kurang dalam 3 lebih sampai ke 4 lebih. Plus minus 15 volt. AC current sekarang dia gradually naik 17. Estimate time to 100% charge berapa? Yang ni gradually dia akan naik sekarang ni. Apa lah lebih kurang dengan 80 ampere. This is the charger yang you ada. Installation dia quite easy. As long as saya ada anything more than 150 amp punya input, 3 phase masuk dalam tu, I can power up the charger. Kalau ada facilities, installing the charger is punya orang kata half an hour to 1 hour punya kerja. Ni awak ada leakage, ada overcurrent, yang ni akan tendang. Kalau yang kat situ pun ada satu. Kalau yang itu tak tendang, tendang. Kalau yang itu tendang, tendang. Macam that off is the one. Yang ni dia masuk sebagai AC tadi, masuk sini, keluar orange wire orange ni is high voltage. That's why dia bezakan dia. Yang low voltage ni semua hitam. Conduit hitam is low voltage, conduit yang orange ni is high voltage. Dia masuk kat sini towards this thing and this thing. Okay, to convert it to DC. This is the inverter. Ia ada beberapa fungsi lah. Satu sebagai inverter. AC ke DC, DC ke AC, inverter. Masuk wire ni masuk dalam kan, nampak kan? Ke dalam tu. There's one battery, ada dua bateri kat bawah tu kan. Nampaklah sambung ke depan tu. Untuk tukar DC, top up ke bateri. So when I start system, okay, this one will initiate the overall system dengan self check. Probably around 3 to 5 second baru overall this bekerja. Dan this one no longer in use. Okay. DC keluar daripada bateri, masuk balik ke ni, inverter balik, tukarkan kepada DC, kepada AC untuk power up 3 high voltage ni. Satu compressor, satu aircon, satu motor guard controller tu, motor guard axle. Okay. And at the same time pergi kepada DC and DC to DC converter daripada high voltage DC, high DC turun ke low DC. 12 volt untuk power up all the lampu, all the low voltage speaker, public address system atau apa. So this is the main system yang ada kat sini. This one, this is only a cooling tank untuk radiator. Kan, dia masih ada suhu kat situ. Kan, we just want to cool it out. Kan, yang ini cooling tank untuk radiator dia.
Ini yang menggerakkan kenderaan tu. You have your this one tadi ada is the inverter. But at the same time dia juga berfungsi sebagai motor controller. Dia control the motor kiri, motor kanan. Dan ada di sini converter, power steering punya controller. So power steering ada ni kan, ini compressor, dia power compressor. Semua benda-benda yang orang kata high energy, dia power up by high voltage. First time naik bas kecil. This is RPM. RPM dia lain dengan RPM kereta. Macam mana cara memandu tu adalah penting. Jadi kita tak boleh nak kita duduk saja, kena ada training pemanduan. Okay, this is the general layout of the dashboard. This is RPM. RPM dia lain dengan RPM kereta. RPM kereta because you are calculating on piston turun naik, dia punya benda tu pusing. This is motor tu pusing terus. So setiap pusingan tu terus dijanakan sebagai pergerakan. Okay, this is speed. Dua ni is the air tank punya pressure. Air pressure untuk all the systems lah. Contoh satu lagi kelebihan dia, kalau you lalu tempat-tempat lah yang banjir, you boleh naikkan dia. You boleh naikkan dia ke ketinggian yang maksimum supaya boleh lalu lebih senang. And then equip untuk OKU. When OKU berada naik belah sana, when the bus tinggi, so kecerunan dia tinggi, nak tolak dia naik susah. So we are equipped untuk to slant ke sebelah kiri. So bila slant ke sebelah kiri, dan kecerunan dia kurang, so orang senang nak naik, senang nak turun. So that tu kelebihan dia lah. You have yang ini is bahagian hijau ni is regenerative power. Kan, when you gerak, suddenly you slow kan, you off your pedal daripada accelerator, so you have kinetic energy. Dia save, dia ambil balik kinetic energy tu. Ataupun you brake, ada geseran, ada haba kan. So it's all embedded in the system. So dia regenerative balik, dia ambil balik kuasa-kuasa tu daripada terbuang, dia ambil balik masuk dalam sistem. So you akan dapat dia ada satu bacaan nanti. This is the picture for both the motor. Because you guna motor, you don't have yang kata engine, so tak ada pembakaran dalaman. Temperature dia very low. Maximum temperature yang you expect dalam sistem is dalam 70 saja. Generally dia running dalam 40-50. So that's why your aircon jadi sejuk. And then this is the odometer lah. So nak bawa dia pun senang kan. You off your handbrake kan, driving available mode, please be careful. Okay, masuk di drive, tekan kan, ataupun reverse kan. Kelebihan dia reverse, dia bunyi kuat. Dan reverse bunyi dia kuat, bisa dia kuat. Sebab sekarang I start system, you pun tak perasan bunyi dia. So unlike diesel, you ada bunyi dengan bunyi asap keluar, you tahu bas tu dah start engine, you akan be careful. But this one, sebab dia senyap, so you don't expect people boleh dengar benda tu. Kalau this is out of range, katanya you bawa jauh sikit. Oh, jauh sikit. Okay. Sekejap. Tak apa, lebih ni in range lah. Aku pun tak pasti. Tekan, system already start. Oh, Tu je. control. Dia basically dia stop, semua ni hitam. You nampak bas tu keluar. Bila you on, bas masuk. Dia diagram dia lah macam tu lah. So, see, now we are running on 6 kW. Because my aircon dah baru start. So, dia tak kira. Okey, sekarang bersama saya Encik Zaharuddin, iaitu pemandu bas elektrik. Kita dengarkan pendapat beliau tentang cara pemanduan bas elektrik. Jadi, Assalamualaikum Cik. Jadi, macam mana Cik memandu bas elektrik ni berbanding dengan bas yang menggunakan minyak diesel? Dari segi perbezaannya,
tidak banyak dari segi cara pemanduan, tapi dari segi teknikalinya dia banyak pada cara pemanduan tu, macam mana nak menjimatkan dia punya tenaga bateri tu, macam mana nak dia recharge balik pasal dia punya motor ada regeneration. Jadi macam mana cara memandu tu adalah penting. Jadi kita tak boleh nak kita duduk saja kena ada pemanduan. Dia lebih selesa dan juga lebih mudah. Adakah perlu menghafal atau mengingati atau kod-kod tertentu berbanding dengan bas yang biasa? Cuma yang paling penting ni attitude pemandu. Sebagai contoh, jika nampak lampu merah tu tak perlu kita nak push accelerator lagi. Okey, dari segi macam button yang ada ni berbeza kan berbanding dengan bas biasa. Jadi macam cik menghafal ke yang ini kita oleh kerana kita hari-hari kita akan hafal lah semua. Tapi kalau bagi yang baru, elok kena catat lah satu-satu supaya dah ingat. Dari segi keselamatan dia ada lebih kerana dia ada dulu motor dia tadi akan menjadi brake retarder, dia ada sistem ABS dan juga dia gunakan 4 disc brake. Saya juga adalah spesialis untuk electrical bus dan bukan saya hanya dipinjam saja untuk memandu ni. Tapi sebenarnya saya technician untuk bus. Ini saya akan mengambil seorang pengguna bas elektrik. Saya nak tanya beberapa soalan. Bagaimanakah pandangan cik tentang adanya teknologi hijau yang berdasarkan penggunaan bas? Pendapat saya, pada pendapat saya, penggunaan bas elektrik ni baru untuk cakap nak tekankan teknologi hijau dalam bagi saya Melaka adalah negara utama yang buat bas elektrik. Bagi saya benda ni bagus sebab cakap pengguna yang penting kira Melaka adalah bandar pertama yang buat. So saya rasa Melaka akan jadi contoh pada negara-negara lain. So lagi satu, Melaka adalah negara pertama yang buat teknologi hijau ni. So dalam masa yang sama dapat merealisasikan apa yang kerajaan Melaka buat di bandar teknologi hijau. So saya rasa baguslah untuk penggunaan bas elektrik ni. Jadi macam mana, apakah perasaan cik apabila diberi peluang untuk kelas X sendiri menaiki bas elektrik ini? Perasaan rasa terkejut sebab first time naik bas elektrik ni. So memang teruji lah sebab orang lain pun kalau merasa lagi sebab apa yang saya difahamkan bas elektrik ni adalah secara trial basic memang dia tak ada ambil penumpang. So hanya penumpang yang tertentu dia dapat naik bas elektrik. So saya rasa memang better daripada bas diesel yang sebelum ni sebab kita tengok bas ni pun kalau dia tak ada tegaran daripada enjin tu sendiri. So memang better, memang sesuai untuk penggunaan pada orang ramai. Antara perubahan yang diinginkan melalui kewujudan bas elektrik ini ialah sikap pengguna yang menyedari akan kepentingan dan faedah daripada usaha ini. Pengguna merupakan pemain utama dalam menggerakkan industri pengangkutan awam. Untuk jangka masa panjang, Panorama bercadang untuk membawa masuk lebih banyak lagi bas elektrik ke Melaka bagi mengembangkan laluan mereka. Diharapkan lebih banyak lagi kemudahan bas elektrik ini disediakan di negeri-negeri lain di Malaysia. Bas ini bukan sahaja menjaga alam sekitar,
malah mampu menjadi daya tarikan pelancong yang seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Inilah cerita dunia teknologi hijau antara kepesatan pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Bersama memacu ke arah pembangunan, bersama kita memelihara alam sekitar. Secara konklusinya, kita dapat lihat dengan adanya penggunaan bas elektrik, ia mampu mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar, terutama kadar pencemaran udara. Sejajar dengan tema Negeri Terengganu, iaitu Melaka Maju, Negeriku Sayang, Negeri Bandar Teknologi Hijau. Untuk sebarang pandangan dan cadangan, anda bolehlah melayari laman web fmproduction@panorama.com.my. Sehingga kita berjumpa lagi bersama saya, Nur Arina, Komiti Muhammad Riyad serta Kru Production FM Production. Sekian, terima kasih.